الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والبركة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرحمة ويجعلنا من أهل البركة ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله آمين رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita terlalu banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta majlis yang kita duduk sekarang ini juga adalah ibadah kepada Allah, sebagaimana disebutkan makna ibadah itu ibaratun an kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwal wal af'al. Ibadah itu maksud yang sebenarnya adalah setiap perkara yang Allah suka dan Allah redha daripada kata-kata dan perbuatan. Maka apa yang pada hari ini, pada lepas saja kita beribadah dalam sembahyang kita, sembahyang tarawih, maka kita duduk pula dalam majlis ilmu yang merupakan ibadah juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang biasa kita dengar dan saya juga dimintakan oleh pihak surau kita menghuraikan sedikit tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ni biasa kita dengar dan malam ni kita ulang dengar, dan kemungkinan ada tambahan-tambahan yang mungkin sebelum ni kita tidak berapa nak jelas. Daripada ayat 185 sampai 180 sampai 190 tu saya nak ambil dua ayat di sini pada malam ini dalam masa kita yang singkat. Iaitu ayat yang 180 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, minta maaf, ayat yang 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusshiyam. Allah Subhanahu wa taala disebut apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah dituliskan kepada kamu, iaitu difardukan kepada kamu itu puasa. Kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana aku pernah fardukan berpuasa ini pada umat sebelum kamu. Baik. Bila sebut difardukan, maka hasil daripada riwayat-riwayat hadis Nabi SAW, difardukan puasa tu pada umat sebelumnya. Tapi dalam tafsir Ibn Kathir menyebutkan difardukan sebelum ini start daripada zaman Nabi Nuh AS, iaitu puasa kita 3 hari sahaja. 3 hari sahaja, iaitu dalam sebulan 3 hari yang mana wajibnya puasa. Kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan sehinggalah ayat itu setengah ulama mengatakan dimansuhkan dengan mengatakan bahawa iaitu difardukan kepada umat Nabi Muhammad SAW, bukan lagi 3 itu, tapi difardukan sebulan berpuasa setiap tahun sekali. Dan kenapa Allah bandingkan? Allah maknanya datangkan. Allah kata kutiba alaikumusshiyam, difardukan kepada kamu puasa. Kenapa Allah sebut situ? Sebagaimana aku fardukan umat sebelum kamu puasa. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala dia buat perbandingan itu? Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala nak beritahu pada kita bahawa umat sebelum tu juga puasa? Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah nak kata pada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam la'allakum tattaqun. Oh, jelas dah. Kita hamba Allah. Bila Allah kata telah difardukan kamu pada kamu puasa, sudah titik. Maknanya kita puasalah. Tapi kenapa dalam tafsiran tu Allah sebut kama kutiba alal ladzina min qablikum? Allah kuatkan ayat dia dengan mengatakan aku telah fardukan kepada kamu puasa seperti umat sebelum kamu aku fardukan puasa. Sebab apa?
Sebab Allah suruh berlomba. Ni motivasi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kita kadang-kadang bila kita bercakap, ni belajar sungguh-sungguh, cuba tengok orang abang kamu dah berjaya sebelum ni, SPM dia bagus. Kenapa kita buat macam tu? Sebab nak suruh anak kita ni bukan berlumba nak jadi lebih baik daripada abang dia. Kita kadang-kadang bila kita kata pada tempat kita, mari kita imarahkan surau kita sebagaimana dulu ni, tempat kita ni telah dimarahkan oleh para ulama. Supaya suruh buat apa? Buat begitu. Bila kita cakap begitu, supaya kita pun bersungguh-sungguh lebih baik daripada orang yang dahulu. Macam di Meru dulu, ulama-ulama Jawa cukup banyak di Meru. Maka kerana itu bila kita dalam ceramah kita kata ni tempat saya ceramah ni Meru ni, yang mana tempat ini telah melahirkan ulama-ulama, dan sekarang ni banyak ulama-ulama muda sebagaimana yang dahulunya ulama-ulama cukup hebat di Meru ni. Tujuan dia kenapa kita cakap macam tu? Supaya mereka tu jadi semangat dan nak buat lebih baik daripada umat terdahulu. Ini motivasi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana dalam ayat Allah yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau syaa, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ni Allah sebut apa? Dan setiap satu daripada kamu umat-umat manusia aku jadikan bagi mereka syariat dan manhaj. Daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada syariat dia yang mana sempurna syariat itu semuanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah kata, walau syaa la ja'alakum ummatan wahidah. Aku kalau nak lah, Allah kata, aku kalau nak, aku boleh jadikan kau orang satu umat . Tak payah umat Nabi Adam, tak payah umat Nabi Idris, Nabi Nuh, tak payah. Aku kalau nak, aku jadi semua ni satu umat dia. Nabi dia pun satu. Kalau aku nak buat lah. Allah kata, walau syaa la ja'alakum ummatan wahidah. Walakin, tapi kenapa aku buat begini? Kenapa aku buat ada umat Nabi Adam, umat Nabi sekian-sekian sampai Nabi Muhammad? Kenapa aku buat macam ni? Walakin liyabluwakum. Liyabluwakum fima atakum. Sebab aku nak uji kamu apa yang telah aku datangkan pada kamu. Aku nak tengok adakah kamu berlumba-lumba. Sebab itu Allah sebut last sekali ayat tu, fastabiqul khairat. Aku nak uji dengan apa yang telah aku bagi pada kamu, maka berlumbalah kamu untuk mencari kebaikan. Makanya berlumbalah umat demi umat nak jadi lebih baik daripada umat sebelum. Macam zaman Nabi Musa alaihissalam. Kita ni kena bersyukur kita umat Nabi Muhammad. Zaman Nabi Musa, dalam satu riwayat, makna yang sama dalam riwayat yang lain, tapi dengan lafaz yang berbeza. Yang mana zaman Nabi Nabi Musa ni kalimullah. Dia dikurniakan umat yang gagah perkasa. Cuba tuan-tuan tengok piramid tu. Mana ada kren masa tu? Macam mana dia boleh bawa naik atas tu sampai jadi macam tu? Dan kuatnya umat Nabi Musa ni, kuat sungguh. Maka Nabi Musa dengan rasa seronoknya kerana Allah bagi umat yang cukup kuat, yang gagah ni, maka pernah satu ketika Nabi Musa berkata dengan Allah. Dia kalimullah, dia boleh berkata-kata dengan Allah. Maka Nabi Musa mengatakan, wahai Allah, wahai Tuhanku, ada tak umat yang lebih baik daripada umat aku ini? Maknanya Nabi Musa ni cakap, maknanya dia dah seronok, dia rasa dah tak ada dah umat lain yang terbaik daripada umat dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, ada wahai Musa. Bila Nabi Musa dengar itu, bukan dia bengang, dia kata, Allah tak boleh lah macam tu. Dia tak kata begitu. Alah, ya Allah, aku sudahlah, kata kan. Yang lain tak payahlah. Tak ada. Dia bukan macam tu, dia bukan tamak kuasa. Cuma dia dah seronok dengan nikmat yang Allah bagi tu, dia nak tanya. Dengan perasaan yang seronok tu, dia nak tanya, adakah? Dia sebab bagi pendapat dia ingat dah, tak ada dah. Umat dia yang paling baik. Dia kata, adakah wahai Allah? Maka Allah kata ada. Nabi Musa bila dengar terperanjat. Maka Nabi Musa kata, kalau begitu ya Allah, tolong pilih aku juga untuk jadi umat yang terbaik. Maka Nabi Allah Subhanahu Taala kata apa? Sesungguhnya umat itu nabinya sudah terpilih. Maknanya Nabi Musa tidak terpilih, maknanya tidak diistimewakan untuk menjadi nabi pada umat itu. Yang diistimewakan untuk menjadi nabi pada umat itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa bila dengar macam tu,
Ya Allah, kalau begitu ya Allah, jadikan aku di kalangan umat yang terbaik. Maknanya istimewakan aku. Istimewakan aku supaya aku jadi golongan daripada umat yang terbaik. Allah jawab apa? Wahai Musa, sesungguhnya umat yang kepada Muhammad ini juga telah dipilih. Maknanya telah diistimewakan. Nabi Musa nak jadi umat Nabi Muhammad pun tidak terpilih. Tuan-tuan rahmati Allah. Kita ni terpilih jadi umat Nabi Muhammad. Maknanya spesialnya kita diletakkan kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad terpilih dah. Kita ni Nabi Musa nak terpilih jadi pun tidak terpilih. Yang terpilih kita. Allah, tuan-tuan tak nampak ke nilai Allah letak kita ni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Muhammad khususnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebut kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah kata mudah-mudahan kamu bertakwa, iaitu kamu boleh jadi lebih baik daripada umat sebelum tu. Sebab kamu umat yang terpilih. Sebab kamu ni umat yang aku pilih, aku tak pilih orang lain, kamu aku pilih. Kamu pula umat yang terbaik. Bila sebut terbaik, dah tak ada dah selepas dia. Maknanya terbaik, sebelum-sebelumnya baik, kita terbaik. Maka sepatutnya la'allakum tattaqun. Sepatutnya kamu takwa, kamu tu lebih daripada umat sebelumnya. Allah, tapi kita leka. Bila sebut la'allakum tattaqun, terjemahan cukup banyak. Saya terjemahkan. La'allakum tattaqun, kita terus ambil pada makna takwa itu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu tu bertakwa. Maksudnya macam mana? Mudah-mudahan bertambah takut kamu kepada Allah. Mudah-mudahan bertambah gerun kamu kepada Allah. Kita bila masuk bulan Ramadan ni difardu pada kita, kita rasa lebih takut pada Allah. Lebih rasa gerun kepada Allah. Pertama rasa takut sebab apa? Takut kalau kita mensia-siakan peluang dan nikmat yang Allah bagi, dan akhirnya nikmat yang Allah bagi jadi balak. Tuan-tuan rahmati Allah, para ulama sufi mengatakan, tuan-tuan rahmati Allah, yang paling dikhawatiri seseorang itu apabila dia duduk dalam cahaya tapi dia tidak sedar cahaya itu. Oh, ini sangat berat bala daripada Allah. Kita duduk dalam cahaya tapi tak sedar cahaya itu. Kita duduk dalam Ramadan ni bulan cahaya saja. Bila sebut cahaya tu maknanya taufik Allah saja, rahmat Allah saja, berkat Allah saja. Kemudian bulan Ramadan ni cahaya. Turun pula cahaya dalam bulan Ramadan juga, iaitu turunnya Al-Quran dalam bulan Ramadan. Turun pula kepada siapa? Kepada umat yang sangat bercahaya, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sentiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Muhammad lah yang paling banyak. Yang mana dalam riwayat lain Nabi Musa kata, tengok perasaan rasa nak buat baik tapi tak jadi buat, Allah bagi satu kebaikan. Nak buat jahat ni tapi tak jadi buat, Allah bagi satu kebaikan. Buat baik, Allah bagi 10 kali ganda, minimal 10 kali ganda Allah bagi. Ke 700 kali ganda dalam hadis Nabi, bahkan berganda dia kata. Maknanya tak mustahil lebih daripada itu. Kita ni bulan Ramadan limit minimal 700 kali ganda. Allah. Tuan-tuan semayang, tuan-tuan rahmati Allah, setengah riwayat kata 70 kali ganda. Tuan-tuan semayang satu rakaat sama macam 70 rakaat. Ikhlas lagi, ihtisaban lagi, tuan-tuan semayang satu rakaat 700 rakaat tuan-tuan semayang. La ilaha illallah. Apa lagi nikmat yang kita dapat ni, cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah kata la'allakum tattaqun. Supaya mudah-mudahan kamu ni semakin apa? Semakin takut dengan aku. Takut apa? Khianat nikmat yang aku bagi, amanah yang aku bagi. Cukup mudah dah aku bagi pada kamu ni. Patutnya kamu makin takut. Sia-siakan Ramadan dan puasa yang telah aku wajibkan. Dan supaya kamu rasa gerun dengan aku. Maknanya gerun dengan azab yang aku berikan. Maknanya bila tengok hebatnya Allah ni, dia boleh bagi pahala. Kalau buat dalam agama kita ni, Allah Subhanahu wa taala ni, itu kita minta taufik dia. Sebab kadang-kadang Allah bila bagi sikit aja, kita tak perlu susah payah yang lain. Macam kisah dia, kalau kita ni pergi satu bangunan, ada dalam 30 tingkat bangunan. Ada seorang ni pergi tanpa ilmu, tanpa apa. Dia tak ada ilmu tentang bangunan tu. Struktur bangunan pun tak tahu. Yang dalam kepala dia orang pernah beritahu, kalau nak naik sampai atas, tangga. Jadi dia lari masuk dalam bangunan tu, dia sampai dulu bangunan tu. Lepas tu dia start terus naik tangga. Lagi. Dia naik sampai atas, ada dalam 10 orang dah sampai atas.
Dia kata, aku yang sampai dulu, apa pasal 10 orang ni dah sampai dulu? Macam mana kau boleh laju daripada aku? Aku tak nampak pun siapa potong aku naik tangga. Aku naik lift. Oh, yang 10 orang tu naik lift punya. Sebab yang 10 orang ni dia kaji bangunan tu. Macam mana nak cepat sampai. Lift buka time pukul berapa. Tuan-tuan rahmati Allah, yang ini tak ada. Itu penting ilmu. Kita dalam Ramadan ni kalau tak tahu ilmu tentang Ramadan, maka letih saja dapat. Padahal dalam Islam tu ada benda-benda. Salah satu Allah bagi Ramadan ni. Cukup mudah nak naik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya la'allakum tattaqun, iaitu mudah-mudahan kamu apa? Kamu bertambah taat kamu, bertambah ibadah kamu. Aku dah fardukan kepada kamu puasa, aku kunci pintu neraka, aku ikat semua syaitan yang mengganggu kamu. Aku lemahkan nafsu. Mudah-mudahan tambah taat kamu. Mudah-mudahan tambah ibadat kamu. Tapi masalahnya tak tambah. Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah lah. Hari ni nampak tambah. Alhamdulillah, habis tarawih pun ramai lagi tunggu. Dekat masjid negeri baru ni saya semayang. Saya semayang kat masjid negeri. Sonok. Sampai ada orang Arab sekali. Ada orang Arab jemaah daripada mana, dia datang, dia duduk. Sampai 8 tu, tiba orang keluar ramai. Ramai betul keluar. Orang Arab ni kata, VA. Dia terperanjat, dia kata, kenapa ni? Dah habis ke? Dia kata, kawan dia kata, sini kat Malaysia 8 diwalai. Kata. 8 sebahagian besar tak teruskan. Dia kata, kenapa macam tu? Dia pelik lah. Memang aku tahu yang paling kurang 8, tapi kenapa tak ada rasa semangat nak 20 ke apa ke? Contohnya lah. Dia kata begitu. Lainlah kalau kita ada tazkirah macam ni, masjid negeri tu tak ada. Jadi saya pun pegang Arab tu. Dia pun tengok saya. Saya pun kata, hadza sya'nuna fi Malaysia. Fa'alaikum da'watukum hatta ta'til himmah wa nusalli kathir min qabl. Maknanya kita cakap dengan dia, macam inilah kita kat Malaysia. Oh ya ke? Dia kata. Tapi doalah supaya kita ni datang ke semangat, kami boleh semayang terus banyak dan kami banyak buat program-program ibadat bulan Ramadan. InsyaAllah. Dia pun suruh ke depan. Kita ke depan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu tuan-tuan rahmati Allah, dalam bulan Ramadan ni la'allakum tattaqun bertambah. Kita ni dalam bab ibadat, dalam bab sesuatu yang berkaitan dengan Allah, asyik terperanjat. Kadang tu kita ni bab-bab dengan Allah ni, kadang bila sampai nak Ramadan, besok Ramadan dah standby. Itu peranjat dia kata. Ya besok Ramadan sekejap malam ni kau tu warisan surah apa nama? Surah Al-Hijrah ada buat kiamat. Ya. Terperanjat semua. Asal benda agama ya, terperanjat kan. Malam ni ada buat apa di zikrullah, perdana ni. Malam perdana dia orang buat zikir ramai, konsert zikir. Ya ke? Terperanjat semua. Tapi kalau malam ni ada cerita Korea, episod 19. Dah ada dalam catatan. Cool, relax. Malam besok ada konsert lah. Awak takkan tak tahu kan, dah ada keluar poster dia. Relax. Maknanya sentiasa standby. Untuk dunia ni standby semua. Sentiasa relax, sentiasa cool. Tapi beragama terperanjat semua. Bila tuan-tuan rahmati Allah, tengah semayang, malam ni kita buat 20. Ya kan 20 malam ni ada tazkirah. Alamak, ada tazkirah ke? Lepas tu ada more. More tu saya tahulah. Relax pula. Tak terperanjat pula ada more. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, perbetul diri kita ni, la'allakum tattaqun, biar sampai taat kita. Makin taat ni maksudnya apa? Makin takut nak buat benda. Bila kita nak buat taat ni apa? Mazhar taat, iaitu bila nak buat sesuatu tu, terus hati kita link pada Allah. Kita nak minum aja, apa yang Allah nak bila aku minum air? Bismillahirrahmanirrahim. Taat. Ni air apa aku minum ni? Air berfaedah ke? Air tak berfaedah? Air okey, minum. Lepas tu bila nak makan nasi, halal ke haram? Nak pergi mana-mana, Jaya Jesko ke Tesco ke mana-mana lah, Sunway Lagoon, nak pergi, mari ketaatan. Ya Allah, benda ni Allah suka ke aku pergi tempat ni? Kalau tak ada hajat apa-apa sahaja nak pergi ni, Allah suka ke? Kalau Allah suka aku pergi tempat lain. Itu orang panggil taat, dia makin berjaga. Bila nak buat perkahwinan, perkahwinan yang macam mana Allah suka dan Allah redha. Jadi dia asyik nak lebihkan Allah banding dengan manusia. Kalau manusia ni macam-macam, tuan-tuan rahmati Allah. Kalau kenduri kahwin tu, dengan 3 hari 3 malam. Kalau dekat Johor ada seorang sahabat saya kena joget lambat. Dia mak bapak pengantin dengan mak bapak pengantin lelaki, dia malam tu ada joget. Tak semua tempat lah. Dah jadi wajib joget.
Benda tu Allah Subhanahu Wa Taala tak suka. Oh, dengan dia pelaminnya, dengan duduk sehingga sangat tengkoloknya, dengan keris besar di perut dia. Masya Allah. Lepas tu ambil beras pula tiba. Oh, tuan-tuan, Allah tak ada. Allah tak suka yang tu. Yang Allah suka macam mana? Raikan. Maknanya perkahwinan nak kena gembira. Maka panggil pemukul-pemukul gendang, kompang dan sebagainya. Datangkan qasidah-qasidah supaya majlis perkahwinan tu berkah. Bila pengantin nak naik tu, nak jalan tu, pukul qasidah. Nampak qasidah tuan-tuan rahmati Allah. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Buat. Lepas tu zaharat dinul muayyad bi zuhurin Nabi Ahmad, sampai ya Hanana bi Muhammad dzalikal fadlu min Allah. Macam style-style orang lah sekarang ni kan. Habis syekh datang macam-macam bunyi. Tapi seronok. Makna dia pula tu rahmat Allah. Boleh yang lain tu pun boleh. Tak ada masalah makna dia. Contoh. Pukullah tabu. Pukullah tabu dengan rebana. Tu kan. Ding, ding, ding. Okey lah tu. Dia nak bagi gembira pun boleh juga. Cuma kalau boleh ambil yang lebih dari Allah dan Rasul. Tak payahlah panggil jenis penyanyi-penyanyi apa yang maksudnya nyanyi lagu-lagu yang apa yang sia-sia, yang maknanya tak pergi ke mana. Macam tadi tu kenalah juga pukul rebana tu dah. Ini contohnya panggil penyanyi ku genggam awan kelabu. Yang kau nak pergi genggam awan ni tak ada kerja lain ke? Kan banyak lagi benda kau boleh genggam. Jadi maknanya benda sia-sia. Tak payahlah. Itu takut benda sia-sia dia tak berkat. Okey. Itu tambah taat kamu ibadah. Bila nak buka puasa tu makan. Ya Allah, hai sedapnya. Ya Allah. Tapi tambah taat kita, ya Allah. Tambah ni aku nak berlumba ni supaya umat ni layak aku ni dipanggil dalam golongan umat yang terbaik. Maka makan sikit. Memang tengok sedap pergi bazar. Saya tak pergi bazar. Bukanlah kata jangan pergi bazar, naik orang berniaga. Enggak. Tapi kalau yang pergi tu, tenangkan hati. Tengok ayam, kau tengok ayam percik. Kau tengok tu, ayam golek. Ya Allah, mana satu nak lala kali dia tergolek. Nak cari sana, nak cari sini. Tuan-tuan rahmati Allah, kuih macam-macam. Allah, lala kali basi. Allah, tuan-tuan, taat tak pertama. Yang berniaga pula, jujur berniaga. Jujur, jual benda-benda yang up to date. Jangan yang 3 hari lepas punya tak habis jual pula. 2 hari lepas, kawan makan malam sakit perut. Nampak, buang-buang air besar pula. Tak puasa pula besok, sakit perut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tambah taat kamu, la'allakum tattaqun. Tambah taat, tambah ibadat. Ibadat jadi semangat. Malam qiyamul lail, tidur pula, bangun qiyamul lail. Biar letih kepala ni dengan zikir. Nafsu ni nak lemahkan dia, bebankan dia dengan zikir dan ibadat. Kita nak lemah nafsu selain daripada puasa, bebankan dia dengan ni. Macam keldai liar, kalau kita letak barang bahan bebanan atas badan dia, dia tak liar dah lah. Sebab berat kan, jalan begitu. Kita pun macam tu. Bukan kita keldai dah. Kan silap faham pula. Maknanya kita ni bebankan dengan zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Baca. Mujud sunsa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sembahyang sunat tasbih pula. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sembahyang tasbih tu banyak orang tak berapa minat. Tapi kalau kita nampak hakikat dia, best. Sembahyang tasbih paling best kali. Nampak tuan-tuan rahmati Allah. Tapi yang tak nampak hakikat dia, yang tu paling tak best. Dia macam tu je, antara dua je. Best tak best. Dia tengok pada diri kita. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, tambah kamu punya tu. Kemudian yang ketiga apa dia? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu tu semakin bersih hati kamu daripada dosa. Dalam hati ni tak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah, 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 Allah. Kan itu saya nak sentuh ayat yang seterusnya. Wa idza sa'alaka ibadi. Allah kata dalam apa ni ayat 186. Dua ayat ni saya nak sentuh. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini dalam ayat ni, sebab turun ayat ni, sebab turun ayat ni ada seorang Yahudi. Orang Yahudi negara Madinah ketika itu, dia jumpa Nabi SAW. Nabi dok kata Tuhan ni dekat.
Jadi orang Yahudi ni pun datang jumpa Nabi SAW. Mana excited lah. Tapi orang Yahudi ni datang nak protes. Dia kata apa? Wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Dia kata, wahai Muhammad. Engkau kata Tuhan ni dekat, tapi bukankah engkau ceritakan pada kami, Tuhan ni jauh di jauh, kita dengan langit ni saja. 500 tahun dia kata perjalanan. Antara langit dengan langit, 500 tahun perjalanan. Jadi macam mana kamu kata Allah terdekat dengan kita? Oh, dia tak buat. Tu turun ayat ni. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Oh, dia dekat situ cerita tentang zat. Kalau tanya pasal zat, tanya pasal sifat. Tanya pasal af'al. Tak apalah tu, itu dalam bab tauhid. Dia tak boleh dalam setengah jam ni. Nanti dia pening. Ala kulli hal, bila sebut bulan Ramadan ni, Allah gandingkan ayat tu selepas cerita tentang Ramadan. Sebab dalam Ramadan ni Allah dengar kita punya doa. Dengar semua. Kemudiannya saya nak sentuh wa idza sa'alaka ibadi fa inni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau sekiranya wahai Muhammad, hamba-hamba aku tanya tentang aku, maka beritahu dia orang aku dekat. Allah ni dekat dengan kita. Dekat macam mana kita ni dengar Allah. Allah sebut dalam Quran wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Kami lebih hampir padanya, lebih hampir daripada urat tengkuk dia. Maknanya urat tengkuk dalam badan, Allah lebih hampir daripada tu. Maknanya urat tengkuk tu dekat dah dalam badan. Allah lebih hampir. Ada yang tak puas hati. Ustaz, yelah lebih hampir tu macam mana? Macam mana? Saya kata apa? Ada air. Minum sikit. Oi, tawar. Air ni tawar. Saya nak cerita ni sebenarnya. Air tawar ni. Sebab apa air ni tawar? Air masak. Tuan-tuan, air ni tak, gelas ni tak lut sinar pula. Tapi tak apalah. Saya letak gula contohnya. Tapi saya tak kacau. Kalau gelas ni lut sinar, tuan-tuan nampak tak gula dengan air kat situ? Saya tak kacau lagi gula. Tuan-tuan akan nampak gula, nampak air. Dekat tak? Allah kata ke aku ni lebih kurang macam lebih dekat daripada urat tengkuk kamu. Maknanya urat tengkuk dalam badan lah. Macam tadilah. Air dalam air. Gula dalam air, nampak tak gula? Gula tu dekat tak dengan air? Woi, dekat tuan-tuan. Dekat sungguh. Dalam air. Oh, macam tu ke Ustaz? Dah, tak habis lagi. Saya kacau air ni. Sampai hilang gula tu. Orang panggil sampai larut gula tu. Hilanglah daripada pandangan tu hilang. Tuan-tuan dah nampak air tu balik. Gula dah tak nampak. Saya nak tanya tuan-tuan, betul ke gula tu hilang? Dia tak hilang. Dia sebati dengan air tuan-tuan. Allah ni dekat dengan kita dengan sifat ilmu dia. Dekatnya Allah dengan kita tu, istilah para ulama arif billah mengatakan, iaitu bersatu, berpisah tiada, bersatu tiada. Maknanya tidak berpisah, tapi tidak bersatu. Kita tak bersatu dengan Allah. Allah dengan sifat ilmu dia dekat. Bila orang perasan benda tu, dia minum. Oh, manis. Oh, dia jadi manis tuan-tuan. Ada orang kata, habis macam mana Ustaz? Saya nak tanya tuan-tuan, bila benda dekat ni sepatut kita nampak jelas lah dah. Nah, kita benda dekat ni nampak jelas. Ni follow Are you following me? Okay. Tuan-tuan, benda dekat ni patut nampak jelas dah. Pakai abang. Abang nampak saya sekarang jelas dah. Nampak spek saya dah. Abang yang belakang sekali tu. Tu yang pakai singlet dah. Yang pakai t-shirt dah. Bang, abang nampak saya dengan Haji ni nampak jelas. Jangan tengok belakang abang lah. Nampak saya dengan abang ni nampak mana lebih jelas? Mestilah yang abang ni lebih jelas dah. Yang belakang kurang jelas sebab dia dekat dengan saya. Tuan-tuan sepatutnya benda dekat ni nampak jelas. Saya nak tanya tuan-tuan, saya nak tanya. Setuju tak? Setuju tak? Baik, saya nak tanya satu soalan. Saya nak tanya tuan-tuan, nampak tak benda paling dekat dengan mata? Tuan-tuan nampak tak bulu mata? Bulu mata tuan-tuan tu nampak tak? Dia yang paling dekat. Patutnya makin jelas tak? Tengok. Cuba tengok. Oh, tak nampak dah. Jadi tak nampak. Benda dekat sangat ni tak nampak. Tuan-tuan nak tengok bulu mata macam mana tuan-tuan nak tengok? Tengok cermin. Maknanya kena tengok benda lain baru nampak bulu mata. Allah ni bukan bulu mata. Allah ni maha dekat. Lagi dekat. Jadi nak tengok Allah, bukan tengok dengan mata. Tengok cermin dia. Iaitu tengok apa? Alam dia. Tengok manusia yang Allah cipta. Tengok gunung ganang. Tengok langit. Tengok laut. Tengok binatang dalam laut.
Semua tu tuan-tuan yang dirahmati Allah boleh menunjukkan sifat-sifat Allah. Tapi nak kata kita ni walaupun dah tahu macam tu, tapi tebal hati kita kotor. Itu pasal bila kita nampak orang hodoh, patutnya ingat Allah. Hebatnya Allah, cipta yang cantik, cipta yang buruk, cipta yang gemuk, cipta yang kurus. Patutnya nampak Allah. Tapi dia tak nampak, dia nampak budak hodoh, dia kata, siang budak ni mesti keturunan dia hodoh-hodoh semua. Nak kata hitamnya hati tu, kotornya hati tu. Dia jadi mengutuk, bukan dia nampak Tuhan. Dia kata syukur. Bila orang datang ke dia kata, awak keluarga awak semua hidup-hidup mancung lah. Nak buat macam mana semula jadi macam tu. Allah, belagaknya semula jadi tu aku tak tahan tu. Tuan-tuan, dia tak nampak Allah pada diri dia. Sepatutnya diri kita tu, wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah kata pada diri kamu, kamu tak nampak apa-apa ke? Allah nak kata kamu tak nampak aku kepada diri kamu. Kamu tak nampak ke sifat-sifat aku pada diri kamu? Maknanya bukan sifat kita. Maknanya kita bila tengok diri kita kat cermin, tengok bulu mata kita, tengok mata kita dah. Bila tekan dia tergerak gitu. Subhanallah. Tu pun boleh nampak gitu tuan-tuan rahmati Allah. Lepas tu boleh kelip-kelip pula, telinga boleh goyang-goyang pula tuan-tuan rahmati Allah. Tengok janggut kita, macam mana boleh tumbuh dua-dua masa kecil, tak ada ni. Subhanallah. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok anak kita keluar tuan-tuan, muka macam kita. Subhanallah. Nah, hebat Allah. Ada keluar lain rupa macam jiran sebelah. Bengan ni pula. Ayat tu jangan jadi rosak pula. Tak ada, jangan cakap bini kita macam-macam. Tapi maknanya subhanallah. Ada anak datang cacat. Padahal dia hamba Allah. Supaya Allah ni suruh kita kenal dia. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada orang tanya kau wahai Muhammad, aku ni macam mana ni, aku dengan dia orang ni takat mana, cakap aja kat dia orang, aku ni dekat. Dalil dia bila aku dekat macam mana? Ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku ni bila dekat, aku akan jawab doa-doa orang yang berdoa pada aku. Kita ni kalau berdoa tak dapat doa tu tak makbul. Pasal apa tuan-tuan? Dia bukan masalah tak bercanggah dengan ayat Allah ni. Allah kata siapa berdoa pada aku jawab. Tapi kena ikut cara dia, prosedur dia. Kita ni doa kadang tak kena. Sebab tak mengaji bab doa. Ni saya nak beritahu satu hadis Nabi. Dulu saya pernah sebut. Nabi SAW sebut apa? Qala Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Udu'ullah, salah satu cara kita nak makbul doa. Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Nabi SAW kata apa? Kamu kalau berdoa pada Allah, salah satu syarat supaya doa kamu tu Allah makbul selalu, iaitu kamu yakin Allah jawab doa kamu. Kita berdoa tu sampai tahap kita rasa Allah ini jawab ni. Nah, bila kita ya Allah, Rabbana atina, ya Allah berikan pada aku dalam dunia ni kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat tu kebaikan. Mari lalu dan kita yakin Allah, aku dah doa ni, jelas aku doa. Aku yakin Allah akan jawab doa aku. Bahkan kadang-kadang tak ada tertimbul, kita rasa yakin semua. InsyaAllah. Bila isteri kita kata, bang macam mana bang ni nak raya ni, kita duit tak ada, tak apa, abang dah doa. Yakin insyaAllah. Yelah bang, doa-doa pergilah meniaga di tidur. Yang tu tak betul juga. Dia nak kena usaha lah. Tapi doa tu yakin. Yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Muqinuna bil ijabah. Wa'lamu, Nabi kata, ambil bagi ingat. Wa'lamu anna Allah Taala la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah, sebab Allah takkan sekali-kali jawab. Allah tidak akan jawab doa orang-orang yang mana dalam keadaan leka. Dia tu leka, doa yang berhati lalai dan bermain-main. Kita kalau leka, kalau imam doa Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita kat belakang tu tak hayati doa tu. Kita amin, amin, amin. Kena panjang sikit, lamanya kan. Amin kan. Dia tak hayati. Tu Allah tak dengar. Tu pasal kita kata ustaz, dalam Ramadan saya tak pernah miss tarawih ustaz. Doa imam tu daripada hak mula sampai habis saya ni. Sampai doa makan mori pun saya ada juga ustaz. Tapi kenapa tak jadi apa ustaz? Sebab engkau doa amin je, engkau lalai. Engkau minta tu, engkau pun tak tahu apa tu imam minta. Kena. Paling kurang pun kalau imam ni baca, kita tak faham bahasa Arab. Dalam hati kita, ya Allah, lemahnya aku, ya Allah. Kurangnya aku tak faham imam doa apa. Tapi aku yakin dia doa benda baik pada aku, ya Allah. Bagikan segala kebaikan pada doanya pada aku, ya Allah. Yakin.
Fokus, kerut-kerut dahi. Itu paling bagus. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, ingat tu. Maka dalam takwa kita tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ini, ambil peluang sebaik-baiknya tuan-tuan rahmati Allah. Buat penghayatan kita dah masuk hari kelima tuan-tuan. Masa berjalan cukup cepat. Tuan-tuan tengoklah nanti. Tahu-tahu dah awal bulan 8. Kena pula masa tu dah aura raya dah dekat. Allah. Kita kebanyakan bila masuk Ramadan, seronoknya Ramadan. Dia sebenarnya bukan seronok Ramadan. Dia seronok nak raya lepas tu. Ramadan dia tak seronok. Cuba bila-bila Ramadan, tak ada raya. Kalau Ramadan saja, raya tak ada. 4 bulan akan datang baru raya. Oh, tak semangat tuan-tuan. Biasa aja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Itu. Kita ni nak uji ikhlas kita. Itu pasal saya kadang bulan tarawih. Kan saya selalu jadi imam kat madrasah. Kadang pergi masjid jadi tok imam. Jadi saya bulan tarawih ni kadang saya suka jadi makmum. Sebab kita kadang nak tarbiyah diri kita ni. Kadang-kadang jadi makmum tu lebih kuat tarbiyah. Sebab kadang jadi imam, kita jadi imam kita seronok. Kita tahu kita kat depan. Kita baca suara. Takut nak bukan imam sini lah. Tapi maksudnya kita kadang-kadang tu syaitan ataupun nafsu kita, oh, suara aku sedap ni nak. Dia jadi seronok, dia syok sendiri. Yang belakang tu baru nak tahu dia ikhlas ke tidak. Kadang berkerut dah, dia ikhlas tak? Dia boleh fokus ke tidak daripada mula sampai habis. Sebab bukan dia baca, dia just dengar. Dia just dengar, dia nak faham ayat. Situ. Saya suka tarbiyah saya bulan Ramadan macam tu. Saya suka duduk belakang, kena pula imam baca panjang. Memang ada datang perasaan. Lamanya. Lama, kadang tu lama semua. Astagfirullah. Ya Allah, aku tengah menghadap kau. Ya Allah, ya Allah, aku tengah menghadap. Ya Allah, lawan dalam hati. Lama-lama okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita kalau jadi imam kadang-kadang tu, saya pernah jadi imam sampai 11 semua. Kami khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok belakang 3 orang. Rupanya yang belakang dah tak. Saya teringat dekat Yaman, ada seorang syekh datang ke satu masjid. Semayang dekat masjid. Syekh ni punya semangat. Bukan nak menunjuk, tidak. Tapi dia semangat. Dia jadi imam. Bila dia baca, dia dengar suara dia kan. Bismillahirrahmanirrahim. Lewat habis. Habis semayang tarawih tu dia buat 20. Habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis witir. Dia pun tengok belakang tinggal seorang. Dia pun pandang orang tu. Dia pun pegang orang tu. Dia kata, kamu cukup hebat. Kamu boleh tunggu aku sampai macam ni. Orang ni kata, sebenarnya aku tugas tutup pintu. Itu pasal aku tak boleh balik. Kau dah sudah ke belum ni? Dia kata. Boleh balik tak? Aku nak tutup pintu ni. Rupanya yang tunggu tu pun tak ikhlas. Agaknya semayang tak apa dia cakap tu imam tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita tak mau macam tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Cukup kita takat tu tuan-tuan rahmati Allah. Dalam apa yang kita sampaikan pada tuan-tuan. Walaupun masa yang ringkas, mudah-mudahan satu benda yang sangat padat pada tuan-tuan. Dan sebagai akhirnya tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi ke? Mana Naim? Jadi tuan-tuan rahmati Allah ni, bukan inilah maksud yang utama, tetapi untuk membantu tuan-tuan dalam membuat khairat juga. Sebab apa berjalan dengan baik, mudah-mudahan saham tuan-tuan rahmati Allah berjalan dengan baik. Ini handset siapa punya ni? Pesonnya. Habis pegang macam tu je. Tak ada remote ni. Okey tuan-tuan, dah keluar dah. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dah tunjuk dah orang kota warisan ni. Sebelum ni banyak dah kita tunjuk. Yang ni yang ke depan. Setakat apa yang nak bagi tuan-tuan rasa bersemangat terus untuk melakukan saham untuk memperjuangkan dakwah Islamiah ini, melahirkan para ulama. Ya, boleh. Pondok kita ni start daripada tahun 2011. 2010. Start saya mengajar tu daripada 2007. Mengajar di rumah, buat halaqah. Budak-budak Meru datang, budak-budak Kelang datang mengaji, buka kitab. Sampai 2011 saya ambil sewa rumah kedai. Dan seterusnya pelajar makin bertambah, makin berat. Maka makin berat apa? Sebab apa? Bawah tu non-Muslim punya kedai. Cina, butik. Jadi tandas dah tersumbat sampai jatuh bahan-bahan tu dekat butik tu. Jadi Cina tu pun orang berniaga. Tapi baik dia. Walaupun dia non-Muslim tapi baik. Jadi kita pun semayang hajat apa sebagainya. Dan kita dapatkan di tanah kita mula-mula dapat 1 ekar. Yang mana pengajian-pengajian kita di situ lebih kepada tahfiz Al-Quran 30 juzuk, lebih kepada kitab 2 tahfiz Quran dan kitab. Kitab ni bukan fardu ain saja, maknanya khatam kitab. Kitab asas fiqh sampailah kepada start daripada kitab Risalatul Jami'ah, naik Safinatul Najah, lepas Safinatul Najah naik kepada Allahumma salli Sulamut Taufiq, lepas Sulamut Taufiq naik kepada Baijuri, lepas Baijuri dia akan naik kepada iaitu Yaqutun Nafis. Kitab-kitab yang perlu dikhatamkan.
Kemudian kitab tauhid pun ada. Tak keluar lagi. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, sekarang ini pelajar batch pertama kita akan hantar ke Yaman pada awal tahun. Awal tahun depan, lebih kurang 10 orang, semuanya sudah 30 juzuk. Alhamdulillah. Dan juga asas kitab matan bina saraf dia dah hafal dah. Yang tu, dia kena hafal tu. Fa'ala yaf'alu tu. Dia hafal yang ujung tu lah, yang tengah tu. Fa'ala yaf'ilu. Maka dia hafal bukan fa'ala yaf'ilu, dia hafal dia hafal ain tu. Fa'ala yaf'ilu. Jadi dia hafal, nak mudah hafal, kaedah hafal dia jadi fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Dia apa? Jadi kalau orang lalu depan madrasah saya, ilmu sesat apalah pondok ni. Zikir apa begitu. Ini payah kalau manusia ni tak? Tak boleh laptop kita tak boleh. Jadi tak boleh. Okey, tak apa. Ala kulli hal, kita sekarang ini tengah buat, tak boleh, try lah. Kita tengah buat surau. Sebagaimana maklum, surau kita dah buat. Kita 1 ekar, kita dapat 2 ekar. Lepas 1 ekar, dapat 2 ekar. Dapat 2 ekar tanah, kita pembangunkan bangunan-bangunan. Alhamdulillah, banyak bangunan sudah naik. Sekarang ini kita tengah bangunkan bangunan 2 tingkat surau. Bawah dah siap. Saya nak tunjuk sebenarnya bawah tu, takat mana. Dan pondok-pondok yang dah siap, dan juga tempat parking dan madrasah yang dibesarkan. Sebab pelajar semakin ramai, dan nak tunjuk juga pelajar berapa ramai. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ala kulli hal tak apalah. Itu tuan-tuan yakin dengan benda gaib lah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, itu atas keyakinan tuan-tuan. Kita dah bawa, dah usaha, tapi tak boleh nak tunjuk, tuan-tuan rahmati Allah. Jadi mungkin Allah nak uji bulan Ramadan ni, yakin ke tidak benda gaib ni kan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, surau tu kita nak buat. Sebab duit yang kita dapat kumpul banyak juga, Alhamdulillah, ratus-ratus ribu juga. Tapi kita dah salurkan pada renovation yang datang mendadak sebab pelajar dah tak cukup tempat. Kemudiannya pondok-pondok yang kita selesaikan, dan tempat-tempat parking yang mana kita kena buat supaya, sebab langsung tidak ada syekh-syekh kadang datang dengan memakai tak ada tempat Kemudiannya tuan-tuan yang rahmati Allah, tambak-tambak tanah diteruskan, maka surau tu yang kita nak buat, dan juga rumah guru, rumah staf maka tak dapat nak siap. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, dah siap bahagian bawah, atas dia masih belum siap, masih kurang dalam hampir 200,000 jugalah. 200,000 lagi, yang mana semua keseluruhan dia kalau madrasah surau 660,000. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, Alhamdulillah. Jadi siapa yang nak membuat saham sedemikian, maka kami ada bawa sijil wakaf, 1 kaki RM50, tuan-tuan rahmati Allah. 1 kaki RM50, tanah wakaf, tapi duit itu disalurkan buat buat surau. Dan surau itu sendiri juga atas tanah wakaf. Jadi tuan-tuan yang dirahmati, tanah yang dijual untuk wakaf, untuk diwakafkan semula. Maka 1 kaki RM50. Pada siapa yang nak beri zakat, kita ada risit juga. Risit dengan cok madrasah, kita berdaftar dengan JAIZ. Cuma saya tak tahulah lepas ke tidak LHDN tu. Itu tuan-tuan boleh tanya sendiri. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, mudah-mudahan tuan-tuan diberi berkati Allah Subhanahu Wa Taala. RM1 tuan-tuan bagi, maknanya RM700 tuan-tuan bagi. Wah, lepas ni RM1 semua. Tuan-tuan rahmati Allah, khair insya-Allah. Maka atas kemampuan tuan-tuan rahmati Allah, maka kalau siapa yang nak sijil tu, maka sijil yang kita bagi pada yang ambil 1 kaki RM50, dan siapa yang nak beri banyak kaki itu pulang pada masing-masing. Kemudiannya tuan-tuan, siapa yang nak bagi zakat, maka 2 tu kena akad lah. Zakat dengan wakaf paling kurang pun ni zakat saya terima. Cukup. Kalau paling kurang pun wakaf ni saya beli dan saya wakafkan balik tanah madrasah, saya terima. Macam itu. Jadi staf saya, anak murid saya ada. Siapa yang nak buat demikian lepas ni boleh dipersilakan. Bagi orang perempuan pun boleh. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa cukup setakat itu saja. Dah tak keluar-keluar ni. Jadi mudah-mudahan khair. Ini semua perancangan. Kadang-kadang tu Allah Subhanahu Wa Taala menentukan, maka ada hikmah di sebaliknya. Mudah-mudahan kita diberkati Allah. Saya rasa setakat itu saja. Untuk lebih diberkati dan rahmati Allah, mari kita panjatkan doa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi. Ya Allah, keluarkan kami daripada kegelapan keraguan. Wa akrimna binuril fahmi, dan muliakan kami dengan cahaya kefahaman. Waftah lana abwabal ilmi, dan bukakanlah kami pintu-pintu ilmu. Wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi, dan hiasilah kami dengan akhlak yang mulia dan lembut. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan himpunan kami himpunan yang dirahmati. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan pembesaran kami selepas ini pembesaran terjaga daripada kemaksiatan dan kemungkaran. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi tuan-tuan pelajar yang tetap dekat madrasah sekarang 115 orang.
Tapi pelajar-pelajar yang tua, pelajar tua tak duduk asrama, dia berulang balik datang. Jadi kalau campur semua tu tak muat madrasah, tuan-tuan rahmati Allah. Jadi perlu sangat kita siapkan dewan 2 tingkat itu, merangkap surau dan melengkap dewan pengajian. Maka pada tuan-tuan yang nak membantu memberi saham, mudah-mudahan diberkati Allah dan dijadikan penyejuk di dalam kubur besok insya-Allah. Wallahu taala alam. Segala apa yang dibantu diucapkan terlebih dahulu terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس